Hai, apa kabar semua? Cikgu Sugus sudah kembali. Okay, the most popular BM tutor on YouTube. Saya akan terus berkongsi video-video penting untuk pelajar SPM 2020 dan juga 2021. Okay, walaupun sukatan KSSM telah berubah, tapi teknik-teknik Sugus, teknik-teknik penulisan saya masih boleh digunakan. Jadi kamu teruslah tonton video saya. Sudah pasti setiap video memberikan input yang berguna kepada anda. Okey, ada banyak video penting yang telah pun saya kongsi sejak beberapa tahun yang lalu, sejak 7 tahun yang lalu. Jadi cuba tonton, terus tonton dan buat nota anda sendiri untuk video-video Cikgu Sugus dalam www.youtube.com/Cikgu Sugus. Bila-bila pun kamu akan nampak pelbagai video menarik, terutamanya tentang smart ramalan saya yang akan membantu anda membuat persiapan yang terbaik untuk peperiksaan. Okey, dalam video ini kita akan melihat ramalan Komsas. Ramalan Komsas untuk SPM 2020. Okey, juga untuk SPM 2021. Okey, ramalan Komsas ini kalau kita lihat, saya telah pun sebarkan poster ni sejak awal tahun sebab saya mengemaskinikan poster ini setiap kali habis peperiksaan November dan juga peperiksaan Jun. Setiap kali habis peperiksaan November dan Jun, jadi maka saya mengemaskinikan poster ini untuk menunjukkan kepada anda apakah Komsas bahan-bahan yang telah pun keluar dalam peperiksaan. Jadi apa yang saya tik ni, yang saya tanda ni, semua ni dah keluar dalam peperiksaan. Siapa nak poster ni boleh hantarkan WhatsApp kepada saya 01966266057. Hantar WhatsApp, saya akan berikan poster ni. Ramai yang sudah dapat pun, saya yakin kamu dah dapat poster ini. Jadi ini membantu kita melihat apakah fokus kita untuk tahun ini. Jadi saya cadangkan kita fokus nombor 1, semua bahan tingkatan 4 dan tingkatan 5 yang belum lagi keluar dalam peperiksaan. Tapi banyak juga yang sudah keluar. Okey, banyak yang sudah keluar. Okey, tengok macam cerpen dan drama tingkatan 5 ni hampir semua dah keluar. Okey, tinggal apa? Tinggal di sini tinggal apa? Tinggal Munshi saja yang belum keluar. Banyak juga saya tengok peperiksaan percubaan negeri memberikan Munshi dan Gurindam 12. Jadi perhatikanlah bahan yang belum keluar. Itu fokus nombor 1. Lepas tu kena study jugalah yang sudah keluar, kerana soalan-soalan yang telah keluar masih boleh berulang. Masih boleh berulang. Jadi fokus yang belum keluar. Lepas tu juga lihat yang telah keluar, terutamanya yang telah lama keluar, macam November 2016. Mungkin ini kembali pada tahun ini. Jadi perhatikan plan anda tu, mesti ada plan untuk membuat ulang kaji Komsas ini. Okey? Alright. Kita teruskan. Saya terus mengajar melalui Zoom, aplikasi Zoom, dan ada pelajar yang masuk dari seluruh negara, daripada darjah 5 sampai tingkatan 5, malah SPMU, terus belajar bersama saya. Terima kasih untuk semua. Jadi kita lihat salah satu Komsas. Saya nak kongsi salah satu Komsas dengan kamu hari ini. Okey, kamu tengok gambar ni, apa yang kamu nampak dalam gambar ni? Okey, kalau gambar ni tak faham, saya bagi satu lagi gambar yang kamu boleh faham. Okey, apa yang kamu faham di sini? Yes, no. Yes to apple, no to chocolate. Boleh ke ni? Boleh ke? Boleh ke orang buat? Saya bagi apple dengan coklat, yang mana kamu ambil? Okey, ramai yang akan ambil coklat lah. Kerana inilah masalahnya dalam kehidupan manusia, tak ada self-control. Tak boleh kontrol diri. Jadi Gurindam 12 yang belum keluar, Gurindam ni belum keluar dalam peperiksaan. Ya, setakat SPM November 2019, soalan ini belum keluar lagi. Okey, jadi saya nak kongsi satu Komsas ini dengan kamu. Hari ini Gurindam
12 puisi tradisional yang amat penting, dan puisi ini mempunyai nasihat-nasihat yang baik. Puisi Gurindam 12 ini sebenarnya ialah self-control. Kita kena kontrol diri kita. Kita kena kontrol diri kita. Siapa tidak ada self-control, boleh menuju kehancuran kehidupan dia tu. Okey? Self-control apa yang dimaksudkan dalam Gurindam ini? Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila benda-benda yang kita tengok tu kita kurangkan, kita pelihara, maka kuranglah cita-cita kita. Cita-cita di sini juga bermaksud kemahuan kita itu dapat dikawal sekiranya kita mengawal mata itu. Macam orang pergi shopping. Mana boleh kontrol kalau dah pergi shopping? Lebih baik jangan pergi shopping. Kalau tak pergi shopping complexes, tak pergi kompleks beli belah, maka cita-cita kemahuan itu akan terhad. Kalau dah pergi, sorry lah. Okey, apabila terpelihara kuping ni telinga, khabar yang jahat tiadalah damping. Kalau kita memilih apa yang perlu kita dengar dalam kehidupan seharian, apa yang kita perlu dengar, apa yang kita perlu baca, khabar yang jahat tiadalah damping. Maknanya dia tak akan menghampiri kita. Perkara-perkara yang tidak baik tidak akan menghampiri kita. Okay, semua ni choice. Self-control is a choice. You can make a choice. Whether you want to listen to something or not, it's your business. It's 100% your business and you have to realize that. Apabila terpelihara lidah, nescaya dapat daripadanya faedah. Banyak orang bercakap benda-benda yang tak betul, dengan cara yang tak betul, akhirnya mereka sendiri yang menyesal. Oh my God, I shouldn't have said that lah. Oh my God, I didn't mean that lah. Semua ni sebenarnya tak perlu kalau kita betul-betul berhati-hati dalam bercakap, dalam memelihara lidah kita. Kalau tidak, kita juga yang menyesal kemudian. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala berat dan ringan. Jadi tangan ni kamu tengok pada era COVID-19 ni, kita disuruh cuci tangan kerana paling bahaya tangan ni. Semua benda dalam dunia ni kita sentuh dengan tangan. Begitu banyak kuman dalam tangan kita kan. Jadi apa yang dimaksudkan dengan segala berat dan ringan di sini ialah dosa. Sama ada dosa-dosa yang kecil atau besar yang mungkin kita lakukan dengan tangan, kita curi barang orang lain, atau kita ambil sesuatu yang bukan hak kita. Semua ni kita kenalah bersungguh-sungguh memeliharakan tangan. Okey? Kalau tidak, akan berlakulah dosa-dosa yang tidak diingini. Okey, seterusnya, apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il yang tidak senonoh. Fi'il ni perkataan Arab yang membawa maksud perangai. Perut kalau dah penuh, habislah, akan start lah, akan mula lah dia punya masalah. Okey, kalau kita lapar, kita hanya ada satu masalah. Apabila kita lapar, satu je masalah kita. Apa masalah kita? Kita nak makan. Kita lapar, kita nak makan. Tapi apabila dah penuh perut itu, maka kita cari pasal lah. Kita mulalah, kita pergi kacau orang lain. Jadi keluarlah fi'il yang tidak senonoh. Jadi jaga perut, janganlah terlalu penuh. Okey, ikutlah nasihat Nabi Muhammad SAW. Apa yang Nabi sabdakan, apa yang Nabi bersabda, makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Something like that Nabi said. So, ini sangat penting ni. Makan hanya apabila lapar. Setengah tu dia makan 20 jam sehari. Sejak bangun sampai tidur makan, tak henti-henti. Tak boleh. Makan apabila lapar dan berhenti sebelum kenyang. Wow, great advice. Okay, anggota tengah hendaklah ingat. Anggota tengah hendaklah ingat, di situlah banyak orang hilang semangat. Anggota tengah ni merujuk pada hati. Mind, in English we may say mind. Mind dengan hati. Mind, hati dalam bahasa Melayu dengan mind dalam bahasa Inggeris ni banyak persamaannya. Sebab ia tidak merujuk pada jantung. Jantung dia berdenyut saja. Dia hanya proses darah kan. Nothing is happening in your heart. Actually, everything happening in your mind. All thinking, all decisions, all likes, all dislikes originate from your mind. So your mind has to be controlled because this is where most people fail. Tengok hari ni kerana COVID-19,
hilang pekerjaan, hilang perniagaan, ada orang bunuh diri. Maknanya siapa jadi musuh dia? Musuh nombor satu manusia ialah mind kita sendiri, fikiran kita sendiri, minda kita sendiri. Jadi self-control yang paling penting ialah to control our mind so that we remain the master. We should be the master, not the mind. Okay? The mind shouldn't be running our life. We should be running our lives. So, sangat penting ni, sebab di sinilah orang banyak hilang semangat. Hendaklah peliharakan kaki. Kaki kena jaga daripada berjalan yang membawa rugi. Kenapalah nak pergi tempat-tempat yang merugikan diri sendiri, yang membawa kehancuran kepada diri sendiri. Segala-galanya yang ada dalam gurindam ni. Saya cukup suka gurindam ni kerana segala-gala yang ada dalam gurindam ini adalah choice. Nak lihat apa, kita putuskan. Nak dengar apa, kita putuskan. Nak pergi mana, kita putuskan. Nak ingat macam mana, kita putuskan. Jadi, kita ada choice, jadi kita kena exercise. You have to exercise that choice every moment in your life. You can do things this way or that way. All up to you. You can sit down today, SPM 2020, you can sit down today, the whole day you can worry about your results. Or sit down and the whole day you can study and prepare for exam. The choice is yours. The choice is always yours and you always have them. So, buat keputusan yang betul. Okay, gurindam ni bagus. Gurindam ni satu nasihat yang cukup bagus. Walaupun apa-apa jua yang saya ceritakan hari ini kamu dah lupa, sampai exam jangan takut kerana gurindam ini pada dasarnya tentang self-control. Manusia perlu mengawal dirinya, manusia perlu mengawal perlakuannya, percakapannya, pemikirannya, manusia perlu kawal. Kalau tidak, percakapan dia sendiri, pendengaran dia sendiri, pemikiran dia sendiri akan menjadi musuh nombor satu dalam kehidupan manusia. Jadi kita ada choice. Kita boleh ingat benda yang positif, kita juga boleh ingat benda yang negatif. Kita boleh berasa kecewa, kita boleh berasa bersemangat. All up to us, kan? Okey, jadi ingat. Jadi jangan marah-marah. Orang yang marah ni ada seorang wise man said lah, when you are angry, you just have to know that you are stupid. Because angry people do stupid things. Yes or no? I think yes. Even I've done it. Okay, when I'm very angry, I will of course do stupid things. So don't be angry. Control. Jangan mempunyai perasaan yang di luar kawalan. Apabila kita di luar kawalan, habislah kita akan melakukan benda yang lebih menjahanamkan diri kita sendiri daripada orang lain. Ya, apabila kita berasa marah terhadap orang lain ni, saya boleh katakan hampir samalah dengan kita minum racun dan kita harapkan orang lain mati. It doesn't work that way lah. Come on lah. It doesn't work that way. Okay? Kita minum racun, kita lah mati. Jadi jangan ada perasaan. Sepatutnya kita mengawal perasaan marah kita ni. Tak kira lah lelaki ke perempuan ke remaja ke orang dewasa ke. Kita perlu mengawal diri daripada kemarahan, kerana kemarahan itu adalah permulaan untuk kebodohan. Selepas kita marah, kita buat kerja bodoh-bodoh. Okay? So please control. Nasihat yang amat baik daripada gurindam ini, jadi kita harus ikut dalam kehidupan kita. Okay. So saya bagi satu tips macam mana nak ubah cara kamu berurusan dengan orang lain, cara kamu bercakap, cara kamu membawa diri. Okay, I'll give you a few tips. Say only things which is. You should only say things which is. Memanglah cakap senang, tapi nak ikut susah. Tapi kita cubalah, kita harus berusaha, kan? Okay, say only things which is what? Kind. K-I-N-T-H. Okay, when you open your mouth, please make sure you say things which is true. Okay, nombor satu, true, benda tu mesti benar. Dua, kind, bahasa yang kita guna tu mestilah bahasa yang lembut, baik. Okay, true, kind. Necessary, adakah benda tu perlu, benda tu patut disebut ke tidak? Kita boleh fikir, ini adalah ukuran lah, ukuran sebelum kita buka mulut kita. Okay,
true, kind, necessary. Is it helpful? Is it going to make situation better? Is it going to make that person better? By saying something, by saying that, hey, you stupid lah, does it going to help? If it doesn't help, what's the point? Itu yang saya maksudkan, okay? Dan sekali, this is the best lah. I like the most. This is the best. So when you open your mouth, please be inspiring, okay? Say something that inspire people. Okay, inspire people, bukan put people down. What is the point? What is the point? Okay, sebab apabila kita kata benda-benda yang baik kepada orang lain, tentang orang lain, kita tak rugi apa pun. Okay, so say only things which is kind, inspiring, necessary, true and helpful. Jadi dalam bahasa Melayu kamu boleh tengok kind ini, baiklah guna bahasa yang baik, lembut. Inspiring ni memberikan inspirasi, memberikan ilham kepada mereka. Okay, say something until they think about themselves in a different way, more positive way. Necessary, perlukah? Perlukah saya sebut? Patutkah disebut? Okay, true, mesti benar. Jangan cakap benda yang tak betul. Sahih lah, mesti betul. Tapi kadang-kadang untuk kita inspire orang lain, kita boleh bohong lah. Dia tak cantik, kita kata, wah, you look fantastic, you look adorable, whatever lah. No, we can say, but our purpose is to inspire. We can lie, we don't have to speak the truth. We can lie, but our purpose should be to memberikan inspirasi kepada orang lain. Saya pun sebut ke pelajar saya di Lemah. Dia tulis karangan banyak kesalahan, tapi saya rasa kalau kita terus nyatakan kesalahan tak elok, saya kata tulisan dia cantik. Memang pun tulisan dia cantik. See, at least I inspire, I say something nice. Something nice, although there is a lot of truth. They are so weak in their BM. But still, we can always find something nice to tell people. Okay? Dan akhir sekali, helpful ialah sesuatu yang boleh membantu. Apa guna cakap benda yang tak boleh membantu keadaan? Okay, membantu keadaan. Menjadikan keadaan itu lebih baik. Jadi ingat, say only things which is kind, inspiring, necessary, true and helpful. Cuba ikutlah, okay? Cakap memang senang, tapi kita kena cuba. Kita kena cuba. Okay, siapa yang nak terus belajar BM secara kreatif dengan Cikgu Sugus dari darjah 4 sampai tingkatan 5, kamu boleh terus masuk dalam kelas online BM tuition saya. With a difference, we got lots of things. We learn things differently. You know lah how Cikgu Sugus teach, right? We learn things differently. Jadi siapa berminat, kamu boleh terus berkongsi dengan menghantar message kepada saya, WhatsApp kepada saya. Okey, ini satu soalan kebat. Soalan kebat gurindam tadilah. Pada pendapat anda, bagaimanakah seseorang itu boleh melatih dirinya untuk menjaga tutur katanya? Pada pendapat anda, bagaimanakah seseorang boleh melatih dirinya untuk menjaga tutur katanya? Okey, siapa nak jawapan ni? Ataupun jawapan untuk soalan-soalan lain, perkara-perkara lain, pastikan anda berkomunikasi dengan Cikgu Sugus. Okay, please send me a WhatsApp message. I will share with you. Okay, keep watching the videos, make your own notes. Never give up. Okay, masa masih ada lagi. Dan kita akan buatkan yang terbaik. Okay, thanks for watching. Bye-bye. Take care.